A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'ulahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini dapat lagi kita bersama-sama bersiaran secara langsung, dan seterusnya kita akan sambung topik perbincangan kita pada petang ini berkenaan dengan sains Ashabul Kahfi, siri yang kedua, khusus untuk kita membincangkan sambungan daripada perbincangan kita pada minggu lepas. Kalau minggu lepas kita sudah nampakkan hakikat hari Jumaat, gua dan hari Jumaat yang mana yang dia terkaitan dengan kahfi. Jadi insya-Allah pada petang ini kita sama-sama akan sambungkan semula, dan kita akan cuba relatekan juga dengan apa yang dah kita bukakan sepanjang minggu lepas dan juga sepanjang minggu ini, di mana semuanya ada keterkaitan yang kita kena faham dan kita kena fahami, bukan sekadar dalam sudut bacaannya semata-mata, tetapi bagaimana Al-Quran itu harus kita kuasai mesejnya supaya kita menjadi umat yang hebat, umat yang kuat. Dan begitulah Quran. Setiap kali kita membacakan Al-Quran, kita harus merasakan sesuatu yang sedang cuba disampaikan Allah kepada kita. Tetapi pastinya dia memiliki satu hijab. Ada satu hijab yang membenteng antara kita dan juga Al-Quran, yang meletakkan satu dinding antara kita dengan Allah untuk kita memahami mesej tersebut. Jadi kita doakan mudah-mudahan hari ini Allah memberikan kita peluang, Allah memberikan kita ruang yang lebih besar, yang lebih luas untuk kita sama-sama memahami apa yang hendak disampaikan Allah melalui Al-Quran, melalui kitabnya, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu bentuk praktis yang kita hari ini cuba sambungkan semula daripada apa yang Rasulullah bangkitkan daripada 23 tahun perjuangan Rasulullah dalam membawa kitab Al-Quran ini menjadi satu yang tinggi, untuk dizahirkan, untuk diletakkan dengan penuh semangat juang dan roh agar ianya boleh menjadi satu kebangkitan umat, bukan saja berlaku di kota Mekah, tetapi dia turut juga dirasai untuk seluruh dunia. Dan hari ini setelah 1400 tahun perjalanan Al-Quran itu, daripada pertama kali ia diturunkan kepada baginda pada ketika umur Rasulullah 40 tahun sehinggalah 63 tahun, kemudian bagaimana Al-Quran ini telah pun kita treat, telah pun kita jadikannya sebagai satu bentuk panduan, ataupun ia kekal hanya menjadi satu amalan berbentuk ritual semata-mata. Itulah yang kita maksudkan hakikat lena tentang fitrah, pusingan, jatuh bangun agama yang perlu kita faham. Kerana agama hari ini hanya dilihat dalam satu sudut yang sangat-sangat kecil. Dia hanya dilihat dalam bentuk agama yang digunakan sebagai satu syahadah, sebagai solat, sebagai puasa, sebagai zakat, dan kemudian hanya diperlihatkan ketika mana kita melakukan ibadah haji ataupun umrah. Itulah ruang ibadah yang kita lihat terkait dengan Islam. Itulah ruang yang kita lihat hanya melibatkan agama, tetapi kadang-kadang kita tidak memerhatikan skop agama itu sangat-sangat luas dan sangat-sangat personalized. Al-Quran dia mesti rasa sangat personal dengan kita, dia mesti rasa dekat dengan kita, dia mesti rasa cinta, bukan kerana terpaksa, tetapi kerana kita buat apa pun berkaitan dengan agama ini hanyalah kerana kita cintakan Allah, dan Allah memberikan kita satu bentuk rujukan, satu bentuk manual, satu bentuk panduan, yang hari ini manual tersebut sudah pun kita ketepikan, sudah kita buang, sudah kita rasakan nilainya hanyalah dalam bentuk untuk mengumpul pahala semata-mata. Dan itulah nilai Al-Quran pada mata kita. Kita membacanya, kita rasa tak apa kalau kita tak memahaminya, tak penting untuk kita fahaminya, janji aku dapat kredit dari sudut pahala.
Itu yang kita kumpulkan. Kita kumpul, baca untuk kita mengumpul harta dan juga dalam bentuk pahalanya yang kita akan claim di akhirat nanti. Jadi ini antara benda-benda yang kita, kalau boleh, biarlah kita bermula daripada sekarang, bermula daripada minggu lepas lagi, semenjak kita memulakan daripada episod yang pertama, kita sudah pun meletakkan satu iktikad ataupun satu nekat, satu benda yang ada dalaman secara diri sendiri untuk kita cari jalan macam mana untuk kita perbaiki diri. Semalam kita ada sentuh tentang istighfar. Bagaimana istighfar itu adalah untuk kita reflect diri kita secara peribadi, untuk kita membaca segala kelemahan diri kita yang mahu kita perbaiki dan kita islahkan, demi untuk menjadi seorang insan yang lebih baik daripada semalam, lebih baik daripada dahulu, lebih baik daripada 20 tahun dahulu. Hasil daripada kelemahan dan juga kerosakan akibat tangan-tangan kita sendiri. Kita berikrar untuk kita menjadi seorang yang mampu untuk mengubah nasib diri sendiri. Bukan lagi Allah yang kita serahkan segalanya untuk mengubah kita, tetapi kita beristighfar kepada Allah dalam-dalam, lihat dan pandang dalam lubuk hati kita bagaimanakah hubungan kita dengan Allah melalui Al-Quran itu dulu. Jadi jangan kita fikir jauh, jangan kita tengok orang lain dalam kita nak menegur orang lain, dalam kita nak menegur anak-anak kita, isteri kita, suami kita, mungkin siapa saja yang kita nampak di depan mata kita. Tetapi malangnya teguran itu tidak pernah kita lihat kembali semula kepada diri sendiri. Dalam Allah menegur banyak cara. Dia berikan kita musibah, dia berikan kita pelbagai perkara-perkara yang juga kainah dalam bentuk anak, isteri dan juga apa saja yang berlaku depan masalah kita ni, iaitu semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah kifarah untuk menguji sejauh mana kita dengan Allah. Adakah kita akan kembali semula kepada Allah dalam bentuk ilmu, merujuknya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita baca doa itu, kita baca ayat itu setiap kali kita mengalami musibah. Tetapi adakah kita benar-benar memahami apa yang kita baca? Hatta sekalipun kita tersepak batu pun, ia perlu dibacakan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kita baca adalah kita baca inna lillah, sesungguhnya daripada Allah, daripada Dia. Dia tu sekarang ni kita nak rujuk di mana? Ilah yang kita nak rujuk itu di mana sekarang ni? Tidak lain melainkan kita rujuk pada kalam Allah. Daripada kalam Allah itulah yang membentuk karakter dan peribadi kita. Kalau kuat fahaman kita pada kalam Allah, pada ayat-ayat Allah, pada bacaan Al-Quran itu yang jelas, yang hak, maka karakter kita akan menjadi seorang yang betul-betul faham tujuan dan juga kenapa kita diwujudkan, kenapa kita ni dicipta. Wa ma khalaqtul jinsa wal ins illa liya'budun. Benda yang Allah cipta kita ini tidak lain dan tidak bukan, Allah kata, hanyalah untuk menjadi pengabdi Allah, baik daripada kalangan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinsa wal ins, tidak diciptakan jin dan manusia itu melainkan illa liya'budun. Bagaimana kehidupan kita dalam tempoh berapa puluh tahun ini, bagaimana hubungan kita dengan Allah dari sudut penghambaan, di mana pengabdian kita, adakah kita mengabdikan diri itu sepenuh hati, khalas, sincere, betul-betul jujur, betul-betul kita buat hanya untuk mendapatkan redha Allah, atau kita duduk di dunia ini dengan kita mengabdikan diri kepada sistem lain, kepada benda-benda yang selain daripada Allah. So ini adalah benda-benda yang kita kena baca, yang kita lihat, yang kita kena faham apa sebenarnya mesej yang kita perlu fahami daripada Al-Quran. Kerana daripada dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kepada dia lah hendak kita rujuk kembali. Jadi bila kita ada masalah, bila mana kita melakukan sesuatu perbuatan yang kadang-kadang kita tersasar daripada kehendak agama, daripada kehendak Allah, maka kita kena kembali balik merujuk kepada Allah. Nak rujuk Allah di langit itu mungkin kita tak nampak, dia dalam bentuk metafizik yang gaib. Tetapi sekiranya kita rujuk kepada ayat-ayat Allah yang sudah tersedia ada di dalam Quran sebanyak 6,236 ayat, berbentuk kalam-kalam dan juga firman Allah yang Allah turunkan sebagai satu tanda untuk kita baca, untuk kita fahami, untuk kita dalami, untuk kita kaji, untuk kita reflect balik semua ayat-ayat tersebut dalam diri kita. Tak kisahlah kita baca daripada sejarah awal penciptaan Adam, daripada kali pertama dinampakkan siapa itu Adam, sampailah kepada Rasul yang terakhir, iaitu Rasulullah yang diturunkan sebagai penutup kepada Nabi-Nabi.
Dan di situ ada 25 nama-nama kisah-kisah tentang peribadi para nabi dan rasul yang diulang-ulang di dalam Al-Quran. Tidak lain dan tidak bukan, semua itu adalah satu bentuk kisah-kisah yang ada pelajaran untuk mereka yang membaca dengan penuh ketelitian. Walatalattaf, yang memperhalusi setiap makna dan maksud ayat itu adalah untuk jadi peta, rujukan, manual, SOP untuk kita yang hidup pada hari ini. Tapi itulah kita, bila mana Al-Quran itu hari ini dia terduduk dengan cantik sekali di dalam almari kita, di atas rak kita, di atas meja kita, mungkin duduk di atas rehal kita. Al-Quran itu hanya menjadi satu bentuk hiasan di dalam rumah, digantung di dinding-dinding, diletakkan di dalam tempat-tempat tertentu. Ia hanya jadi satu bentuk kata-kata yang kadang-kala diletakkan tanpa kita tahu tujuan dan maknanya. Tidak faham kenapa kita buat sesuatu perkara itu, melainkan kita jadi orang yang mengikut-ngikut. So Al-Quran sudah tidak diletakkan pada tempatnya. Once Al-Quran tidak diletakkan pada tempatnya, ia adalah satu perbuatan yang zalim. Zalim kerana Al-Quran itu sepatutnya diletakkan pada dada kita, diletakkan pada sudur kita. Kalau rajin buka surah 29 ayat 49, copy paste dekat ruang komen tu, baca sendiri apa 29-49 yang nak menyuruh kita faham. Itulah sebenarnya mesej Allah kepada kita, supaya kita menjadikan orang yang berilmu. Sekarang ni mesejnya adalah untuk mencipta kita sebagai orang yang berilmu. So saya tak bagi ayatnya, saya minta kalau anda semua rajin yang sedang menonton, rajin-rajinkanlah buka Al-Quran, copy dan paste sebagai nota masing-masing. Mungkin saya sebut ayat itu sekadar ayat sokongan, ayat lampiran, ataupun ayat yang akan menjadi satu pin note untuk kita sama-sama pulang dan kaji. So read kat situ, tulis dekat dalam nota tu 29-49. Surah Al-Ankabut ayat 49. Cerita siapa? Cerita Allah nak kita jadi orang yang berilmu. Tetapi ilmu itu hanya akan diletakkan di dada-dada manusia berbentuk ayat-ayat yang jelas. So itu adalah mesej Allah. Al-Quran dia mesti jadi ayat-ayat yang jelas. Dia jelas duduk di dada kita. Dia tak duduk dekat dalam buku. Dia tidak duduk dekat dinding. Dia tidak diletakkan dalam komputer. Dia tidak diletakkan dalam handphone semata-mata. Dia tidak boleh jadi satu barang yang hanya kita nilaikan dia boleh berpindah milik begitu rupa. Tak. Quran adalah satu yang special. Quran adalah sesuatu yang personalized. Allah bagi Al-Quran ini khusus kepada hamba-hamba dia yang dia kehendaki. Dia bagi Al-Quran itu khusus kepada mereka yang mencari. Dia bagi khusus kepada mereka yang meletakkan dirinya sebagai seorang hamba. Itu ada disebutkan dalam surah pula, surah 42 ayat 52. Saya bagi lagi satu pin note. Okey? 42, 52, paste dekat dalam ruang komen. Jadikan itu sebagai nota tambahan. Daripada 29, 49 tadi, kita nak kena tahu Allah kata apa? Sebenarnya, tengok Allah cakap apa? Bal huwal ayatu bayyin. Ia adalah satu ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. So kita ni adalah manusia yang Allah sudah ciptakan untuk menjadi satu badan, batang tubuh yang Allah dah berikan satu sifat yang sempurna, yang berakal, yang boleh menerima satu amanah yang sangat berat. Sebab apa? Amanah ni Allah dah cuba bagi dekat gunung, Allah cuba bagi dekat bumi, Allah cuba bagi dekat ni, tetapi mereka semua tak mau. Malaikat pun tolak. Dan akhirnya dia diberikan kepada manusia yang sifatnya adalah bodoh dan zalim, sombong dan zalim. Itu adalah manusia. Kita yang menerima amanah untuk membawa mesej agama ni. So Allah kata dekat situ, hanya orang-orang yang zalim yang akan mengingkari ayat-ayat kami. Memang betul lah apa yang Allah sebut. Jadi kita baca, be personalized. Al-Quran dia akan bercakap. Kadang-kadang bila kita baca Quran itu, kita rasa Al-Quran ni macam cakap dekat aku je ayat dia ni. Ayat ni macam kena je dengan aku. Siapa pernah rasa macam tu, cuba jawab. Cuba komen. Kalau pernah rasa macam tu, itu tanda sedikit sebanyak ruh Al-Quran itu sedang mula masuk ke dalam diri kita. Itu yang dikatakan dalam surah 42 ayat 52. Asy-Syu'ara surah 42 ayat 52. Di mana Allah kata wa kadzalika
auhayna ilaika ruhan min amrina. Allah sebut, dan demikianlah kami memerintahkan. Kami ni bukan buat apa, kami wahyukan ruh. Bukan sekadar Allah bagi apa, Allah perintahkan kepada kamu itu Al-Quran itu dalam bentuk perintah kami. Ruh Al-Quran itu menusuk masuk daripada min amrina. Bila mana Al-Quran itu betul-betul kita akan rasa yang kita baca dia adalah satu bentuk perintah. Selama ni kita baca Al-Quran dalam bahasa Arab, mungkin kita syok sendiri. Tahu, kita rasa sedapnya suara aku, kita rasa enaknya, merdunya, kan, lemak merdu, semua kita rasa, dan kita memuji diri kita bagaimana kita menggayakan Al-Quran itu dengan penuh bahasa syairnya. Kita membaca tanpa kita faham, kita membaca tanpa kita tahu maksud dan maknanya, dan bagaimana hendak mempraktiskannya dalam bentuk harian. Dan kita gagal di situ, dan di situlah kita jadi orang yang zalim. Kita jadi orang yang tidak jelas apa matlamat Al-Quran ini diturunkan. Al-Quran itu tidak jelas di dada kita. Dia tidak menjadikan kita orang yang berilmu. Kita mungkin pandai, ada ijazah, kita mungkin bijak, kita mungkin cerdik, kita mungkin memiliki macam-macam perkara di dunia ini untuk kita. Tetapi malangnya, kita belum lagi diangkat sebagai orang yang berilmu. Kita belum lagi menjadi seorang yang berilmu di sisi Allah. Kita mungkin memiliki ilmu di sisi manusia, tetapi di sisi Allah kita hanya jadi orang yang bersangka-sangka kita berilmu. Pangkat, darjat, harta, apa saja itu semua tidak pandang Allah. Allah tak pandang sedikit pun kita ini beragama. Allah tidak pandang sedikit pun kita ini siapa, melainkan apabila kita memiliki Al-Quran ini sebagai satu-satunya hudan yang menjadi petunjuk kepada kita di atas muka bumi, yang melayakkan kita untuk menjadi hamba-Nya yang terpilih. That's why dalam ayat 42-52 tu, cuba tengok sampai habis. Sebelumnya engkau tidak kenal apa itu kitab. Kita tak kenal pun kitab. Why kita tak kenal kitab? Kerana selama ini kita bayangkan kitab itu, Al-Quran, hanyalah dalam bentuk lagu. Kita tak tahu isi kandungan dia, kita tak faham apa maknanya, kita hanya berangan dan bersangka-sangka. Kita tak kenal kitab Allah itu sendiri, dan kita mengaku kita beriman. Kita kata kita beriman dengan kitab, kita kata kita beriman dengan Allah, padahal kita sendiri cek balik diri kita, kitab itu pun kita tidak kenal. Allah sendiri pun kita masih jauh lagi daripada kita kenal. Kenapa? Sebab dalam Al-Quran itu already stated, semua 6236 ayat itu khusus untuk memperkenalkan kita siapa Allah melalui perintah-perintahnya. Dan kalau kata kita boleh hidup hari ini dalam masa yang sama, kita boleh lawan cakap Allah, kita boleh lawan perintah Allah, kita boleh membangkang Allah, kita boleh menentang Allah, kita boleh ikut jalan kita sendiri daripada kita mengikut jalan Allah, dan itulah orang yang zalim. Dan itulah orang-orang yang mengingkari ayat Allah. Itulah orang-orang yang awal-awal lagi dialah orang yang menyekutukan Allah. Tapi kita tak sedar. Kerana kita tidak kenal kitab, Allah kata, dan engkau tidak kenal iman. Itulah kita yang selama ni sangka-sangka kita ini sudah pun menjadi seorang yang kenal Al-Quran. Hanya kerana kita khatam Al-Quran, belum menentukan kita ini sudah ada hubungan yang istimewa dengan Al-Quran. Belum lagi meletakkan kita ini adalah orang yang betul-betul beriman dengan kitab. Kerana iman mesti datang dengan ilmu. Ilmu mesti menerbitkan keyakinan. Keyakinan mampu untuk menerbitkan kepercayaan. Dan kepercayaan itu semuanya akan tapau sekali, dia akan memberikan kita satu sifat untuk membenarkan ini daripada Allah. Sebab tu kita baca Quran, hujungnya kita sebelum kita tutup buku tu, kita akan baca Sadaqallahul Azim. Kerana kita membenarkan, Sadaqallah, betul lah, inilah, benarlah kata-kata Allah. Dan kita akan membenarkan sebab kita yakin. Tapi kalau kita baca Quran dalam keadaan kita langsung tak faham apa pun, itu tanda kita hanya jadi orang yang membaca dalam keadaan kita mempersia-siakan ayat-ayat yang begitu mahal. 23 tahun Rasulullah bersusah payah, berkorban harta dan diri hanya untuk menjaminkan satu jaminan bahawa sekiranya engkau pegang dengan amanah ini, wasiat ini, kitab dan sunnahku, engkau tidak akan sesat selama-lamanya. Tapi itulah kita yang memegang benda itu, dan kita hanya pegang sekadar berbentuk buku yang kita berusaha keras hari-hari membacanya, tapi tanpa fahaman.
tanpa kefahaman, tanpa tahu maknanya, tanpa pernah pun nak ambil tahu apa isi kandungan dia. Dan itulah yang menyebabkan kita semakin jauh, semakin hari kita semakin jauh daripada apa yang Allah nak kita faham daripada mesej yang ada di dalam Al-Quran. So perhati balik, cari balik, duduk balik, diam-diam dalam keadaan kita tenang untuk kita menilai balik di mana Al-Quran ini pada kita. Adakah Al-Quran ini sebenarnya satu benda yang kita terima dengan penuh kesyukuran, dengan penuh kerendahan hati untuk kita jadi apa? Untuk kita jadi hamba yang Allah kata dalam Al-Quran itu, di mana Allah kata kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Bila mana Allah mention kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya, just nak bagi tahu kita yang selama ni kita duduk dalam gelap ke dalam cahaya? Nak bagi tahu kita duduk dalam gelap. Gelap itu zulumat. Zulumat berkongsi makna daripada perkataan zalim. Bermakna kita selama ni zalim, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kitalah orang yang berada dalam kegelapan itu. Kitalah orang yang buta huruf, yang tidak tahu apa itu kitab. Tetapi bila Allah bagi petunjuk, kita tak nak. Allah nak bagi tongkat kepada orang buta, kita tolak. Kita belagak, kita sombong. Allah bagi tongkat, tetapi kita buat apa? Kita cuma baca saja itu tongkat, tapi kita tak pernah guna, tak pernah tahu apa fungsi tongkat. Itu orang yang buta. Tak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Dan selama itulah kita tidak membaca Al-Quran itu dengan roh. Kita nampak hidup, tetapi sebenarnya kita sedang tidur. Kita lena, kita dibuai dengan angan-angan, kita dibolak balik ke kiri dan ke kanan. Kita tidak pernah tahu, tak pernah ambil tahu berapa lama dah kita tidur. Hakikat Islam ini sudah lena. Hakikat bagaimana agama ini sudah statik. Agama ini sudah jumud. Agama sudah tidak berkembang. Agama sudah tidak dinilai sebagai satu bentuk ciri-ciri ataupun sistem ataupun cara hidup yang dapat menyelamatkan kita daripada bahang jurang api neraka itu. Hari-hari kita melangkah, langkah kita mendekatkan kita kepada neraka. Hari-hari kita melangkah, Al-Quran itu semakin jauh daripada pelaksanaannya. Kita cuma hanyut, kita cuma menjadi orang yang langsung tidak tahu apa sebenarnya tujuan hidup dan matlamat kita di atas muka bumi. Kita hanya fokus kepada kerja, kita hanya fokus kepada gaji, kita hanya fokus dalam mencari harta, kita fokus dalam mencari apa saja kehendak dan juga greed dan need yang kita rasa kita tahu dan kita mahu. Kita tidak mengikut apa yang Allah mahu. Dan itu adalah masalah yang selama ni yang kita tidak sedar. Lenanya kita tu dibuai dengan mimpi, impian hidup kita sendiri, bukan impian yang Allah nak bagi, bukan visi dan misi yang Allah nak tetapkan kepada kita. Kita lalai di situ kerana kita tidak tahu apa yang ada dalam Al-Quran yang nak kita bawa. Dan di situlah Allah sebutkan, dan kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya untuk kami berikan kepada hamba-hamba kami yang kami kehendaki. So rasakanlah hari ni kita mula membaca Quran dengan roh yang akan masuk ke dalam jiwa kita, yang akan membangunkan kita, membangkitkan kita daripada tidur kita yang berapa tahun yang kita tak sedar. Berapa lama dah kita lena yang kita sendiri pun tak pasti. Berapa tahun, berapa ribu tahun dah hari ni Islam dah jatuh. Islam sudah dibengkokkan, Islam sudah dipijak-pijak, Islam sudah dijajah, Islam sudah dipesongkan. Semuanya itu kita jadi orang yang lalai leka kerana kita tidak pernah ambil tahu apa yang ada dalam Al-Quran. Dan disebabkan itulah Allah kadang-kala menganjing kita. Allah memberikan satu perumpamaan dalam Quran bagaimana sikap kita ini. Allah nampakkan bagaimana perangai kita itu seperti anjing. Tadi kita baca Al-Quran itu adalah untuk orang-orang yang nak diberi ilmu dengan ayat-ayat yang jelas. Tapi malangnya bagaimana kita hidup hari ini, Al-Quran sudah di depan mata. Rasanya banyaklah kalau kita tengok dalam internet, dalam Facebook, dalam YouTube, pelbagai usaha yang sedang dilakukan oleh golongan tertentu, organisasi tertentu, siapa saja yang sedang cuba untuk membawa manusia kembali semula kepada agama. Kalau kita lihat sebelum ni, kita nampakkan tentang 73 jalan. Bagaimana hari ni kita sedang meletakkan nama-nama, logo-logo, pertubuhan-pertubuhan, apa saja badan-badan ataupun mereka yang sedang cuba berusaha klaim mereka adalah orang yang sedang mengembalikan Islam. Tapi 73 golongan itu kita tidak tahu mana satu hujungnya, mana satu pangkalnya yang betul-betul benar. Dan kalau kita nak dapat kepastian jemaah yang betul-betul benar, kita kena kembali semula kepada Al-Quran.
Jadi suka untuk kita lihat dalam Al-Quran itu bagaimana Allah nampakkan dalam surah 7, surah Al-A'raf ayat 176. Jadi kita perhatikan ayat ni, bagaimana Allah sebutkan. Okey, baca pelan-pelan apa yang ada. Baca pelan-pelan apa yang disebutkan. Walau syi'na la rafa'nahu, dan sekiranya kami menghendaki, nescaya kami tinggikan, biha, dengannya, walakinnahu, akan tetapi dia cenderung akhlada. Dinampakkan akhlada itu adalah cenderung ilal ard, kepada bumi, kepada dunia. Wattaba'a hawa, dan dia mengikuti keinginannya. Inilah cerita yang dinampakkan tadi, bagaimana sikap kita selama ni yang jauh dengan Al-Quran. Kita hari ini hanya menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang aksesoris. Dia tidak jadi satu benda yang duduk di dalam hati kita, jiwa kita, sebagai sesuatu yang fundamental, sesuatu yang mengikat kita dengan Allah. Kita jadikan Al-Quran itu, dia hanyalah jadi satu bacaan semata-mata. Lalu Allah kata apa? Kerana kita menjadikannya sebagai satu bahan bacaan yang berlagu yang tidak kita fahami, lalu kita mengabaikannya kerana kita tidak merasakan dia adalah sesuatu yang penting sebagai manual kehidupan. Allah nak mengangkat kita dengan ayat-ayat Quran itu. Allah nak mengangkat darjat kita dengan Al-Quran itu. Tetapi kerana kita ni menjadi orang yang lalai, orang yang leka, orang yang tidak berusaha untuk mencari jalan mendekatkan diri kepada Rabb kita, kepada Allah, lalu kita mengikuti hawa nafsu kita yang membawa kita sujud kepada dunia, yang menjadikan kita cenderung kepada dunia, menjadikan kita orang yang lebih fokus kepada hal-hal keduniawan, perhiasan duniawi yang penuh, yang padat dengan keseronokan. Itu yang menjadi matlamat hidup kita, jauh daripada matlamat hidup untuk membangunkan agama. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, maka perumpamaannya adalah seperti anjing. Jika engkau menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia pun akan menjulurkan lidahnya. So cerita anjing ni, kau panggil pun dia tak datang, kau halau pun dia tak pergi. Dia kerjanya duduk jeli lidah dekat kita. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. So pertama sekali nak dimaklumkan dalam ini ayatnya Allah katakan kisah. Maka Allah suruh kisahkan kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. So Allah suruh kita guna akal. Allah suruh kita yatafakkarun, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir. So sekarang ni kena fikir. Ada kisah yang Allah suruh kita fikirkan, dan ada kisah dalam surah Al-Kahfi yang terkait dengan ceritaan anjing. Ya Allah suruh kita fikir, ya Allah suruh kita gunakan akal. Jadi jangan kita baca cerita surah Al-Kahfi itu yang terkait dengan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu hanyalah cerita semata-mata. Cerita mereka yang tertidur dalam gua dan mereka ini ditemani oleh seekor anjing. Kena tahu nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran semuanya bersifat sama ada dia tersurat ataupun tersirat. Semuanya nak disampaikan dalam bentuk muhkamat ataupun mutasyabihat yang kita kena baca dengan halus. Itulah mesej yang ada dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Kahfi juga tentang wala talattaf. Perhalusi setiap ayat demi ayat untuk dibaca dengan maknawi, dengan maknanya yang ada maksud yang spesifik untuk membangkitkan kita. Kalau kita hanya baca Arabnya saja, dia belum lagi membangkitkan jiwa kita. Itulah yang disebut roh. Roh tak masuk. Hari ni kita baca macam ni, fahamkan Allah duk cakap kat depan kita ni, kena dekat batang hidung kita. Allah sebut ni, perangai kau ni dah macam anjing. Aku bagi engkau Quran, engkau menganjing Quran itu. Aku bagi engkau satu Quran, aku bagi kat engkau panduan, aku bagi engkau petunjuk, tapi engkau tak nak. Kau tak nak guna. Kau ambil, ada tak dalam rumah, engkau letak dekat tempat yang tinggi, engkau jaga dia, engkau jadikan dia hanya perhiasan, tetapi engkau tidak mengambil ilmunya untuk engkau ditinggikan darjatnya.
Jadi malanglah untuk kita kalau kita hanya jadi manusia yang sekadar membaca Al-Quran tetapi kita tidak memahami apa mesej-mesejnya. So Allah kata dalam tu, kisah-kisahkanlah. So cari kisah yang terkait dengan cerita anjing. Pasti banyak kita akan jumpa yang melibatkan cerita anjing, dan salah satu cerita yang famousnya itu terkait dalam surah Al-Kahfi, yang Allah suruh kita fikir macam mana kita nak gunakan Al-Quran itu sebagai satu panduan, sebagai satu bentuk perintah yang boleh kita gunakan sebagai satu formula untuk kita membangunkan semula agama. So Quran itu bukan kita jadikannya sebagai sesuatu yang kita baca tetapi kita tidak faham. Jadi kita nak, kalau boleh, kita lihat Al-Quran itu sebagai satu bentuk panduan agama yang nak menjadikan kita kembali semula kepada akar fahaman kita, dan dia adalah sesuatu yang jelas. Dia bukan sesuatu yang angan-angan, dia bukan sesuatu yang menyebabkan kita jadi orang yang leka hanya pada lagu-lagunya saja. Okey, saya nak jemput kita untuk baca pula ayat yang seterusnya untuk kita faham. Dalam ayat yang ke 18 so kita kena pergi tengok cerita anjing tu. Pergi tengok dalam surah ke 18 ayat 18. Okey, cuba tengok ayat 18. Okey, di situ ayat 18 disebutkan, dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqudun, dan engkau mengira bahawa mereka tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua, dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Jadi inilah kita nak dinampakkan bahawa kita sekarang ni disangkakan kita ni adalah orang-orang yang tidur, kita ni adalah orang yang lena. Cuba kita lihat hakikat tentang macam mana kita nak jadi manusia yang bagaimana, macam mana kita nak jadi orang yang adakah kita ni orang yang selama ini sedar atau tidak tentang mesej agama, ataupun kita hanya jadi manusia yang sekadar memahami Al-Quran ini dalam bentuk secara muhkamat semata-mata. Jadi macam mana kita nak memahami hakikat lena? Sebab apa? Fitrahnya sebagai janji Allah, Allah dah memastikan agamanya ni sentiasa terpelihara. Kita yang lena dalam kegelapan. Jadi Allah nak nampakkan kita ni berapa lama dah kita duduk dalam gua dunia ini, dan dia tetap akan terjaga semula. Satu hari nanti kita hanya akan dikejutkan, akan sedar apabila kita dah nak mati. Waktu tu baru kita tersedar yang kita ni tiba-tiba saja dah sampai satu tahap kita ni dah jauh daripada agama. Tapi waktu itu kita sudah tidak ada kekuatan, kita sudah tidak ada kuasa lagi untuk kembali semula kepada Allah. Kita ni adalah orang yang sedang lena, tetapi kita belum lagi bangun. Sebab tu Allah kata watah sabuhum tu, wow itu cerita tentang waw qasam, dinampakkan Allah itu tentang satu sumpah bahawa awal-awal lagi sekiranya Allah nampakkan adakah kita ni mengira bahawa kita orang yang tidur ataupun tak tidur. Kita sangka kita tak tidur. Sebab tu Allah kata mereka mengira mereka ni tak tidur. Mereka rasa mereka ni macam biasa, manusia yang hidup dalam keadaan macam manusia normal, tetapi hakikatnya mereka ini adalah orang yang tidur. Tu cerita kita lihat tadi dalam 42-52, nak nampakkan kita sangka kita tahu kitab, kita sangka kita ni orang yang beriman, padahal Allah kata tak, engkau tak tahu pun apa itu kitab, engkau tak tahu apa itu iman, dan selama ni kita baca Quran tak ada roh, dan bila tak ada roh, as good as kita ni mati. Al-Quran itu hanya jadi satu bacaan yang mati, dia tidak bacaan yang menghidupkan. Dia jadi bacaan yang hanyalah satu teks, dia tidak mampu untuk dibaca dengan konteks, dia tak mampu untuk dibaca dengan memperlihatkan kepada kita hakikat zaman yang sedang berlaku depan mata kita. Kita tak mampu ikra kondisi dan keadaan manusia pada hari ini yang sesat. Furqan itu sudah dicabut daripada
kita. Furqan yang mampu membezakan yang hak dengan yang batil. Kita rasa semua benda ini sama saja. Kita rasa agama itu agama yang tidak penting untuk kita titik beratkan. Soal maruah, soal apa saja yang Allah dah nampakkan tentang kita menjaga diri kita, harta kita, menjaga kita daripada zina. Peraturannya sudah ada. Sudah ada pun dia punya perintah-perintah dan larangan. Tetapi pada kita, semua itu bersifat seperti sesuatu yang membebankan. Agama menjadi satu benda yang menyusahkan. Jadi manusia masing-masing hendak bebas daripada agama, dan itulah menyebabkan kita terus dibuai dengan nafsu, dan akhirnya kita masuk dalam golongan-golongan yang zalim, duduk di dalam satu syurga yang sudah dicipta oleh Dajjal. Dajjal beri kita segala keinginan dan kemahuan kita. Dajjal buai kita dengan segala benda yang akan menyebabkan kita leka. Dajjal berikan kita segala yang mahu kita capai, daripada harta, tahta dan wanita, sampai kita tak sedar diri. Dibolak-balikkan kita, diletakkan kita dalam satu tempat yang semuanya adalah kelompok-kelompok manusia yang sedang mencari kecintaan mereka kepada dunia. Tetapi ada sebilangan kecil yang masih waras, dan mereka inilah yang lari daripada gua. Dan kadang-kadang kita fikir balik, siapa yang tidur, siapa yang tak tidur sebenarnya, kan? Adakah manusia yang di dunia ini yang tak tidur, atau yang dalam gua tu tidur? Kadang-kadang kita pun fikir macam tu juga. Sebab apa? Sebab yang dalam gua itu boleh jadi mereka tak tidur. Sebab apa? Mereka sedang memerhatikan apa yang sedang berlaku pada manusia kat luar sana. Macam Rasulullah sendiri berada dalam gua, duduk dalam gua Hira selama 3 tahun. Selama 3 tahun itulah Rasulullah memerhati, mengkaji, meneliti bagaimana perangai manusia yang berada depan mata dia, yang duduk dalam keadaan jahil. Jadi kita kena lihatlah di situ bagaimana manusia ni sebenarnya dalam kesesatan. Manusia ni dalam keadaan leka dan lalai. Manusia ini dalam keadaan dia sudah tidak pasti apa yang mereka faham, apa yang dia buat, apa yang dia lakukan dalam dunia dia pada hari ini. So kita kena lihat balik diri kita. Adakah kita jelas, ataupun kita jadi orang yang masih lagi berangan-angan tentang dunia. Jadi nak dinampakkan hakikat kehidupan kita pada hari ini, kita adalah orang-orang yang sedang dibolak-balikkan ke kiri dan ke kanan dalam keadaan kita tidak sedar apa yang sedang berlaku, dan di depan kita adanya anjing-anjing yang sedang duduk menjaga kita. Anjing ni pula, dia pula jenis yang dihalau pun dia tak pergi, kalau kita panggil pun dia tak datang. Ini adalah perangai-perangai manusia yang menganjing. Yang mana kita hari ini, kalau boleh, kita nak jadi orang yang terkeluar daripada sifat-sifat orang yang rasa dirinya serba cukup. Toro ini adalah satu sifat yang sangat-sangat Allah benci, kerana Allah sebut dalam surah Iqra tu, Iqra itu adalah bicara tentang manusia yang merasakan dirinya serba cukup. Apabila Allah katakan Allah nak mengajar manusia, alamal insan ma lam ya'lam, Iqra itu diturunkan adalah untuk memberikan satu kitab kepada kita, ketetapan untuk kita menggunakannya sebagai satu formula mengkaji alam, mengkaji dunia ini, untuk kita melihat apa yang sedang berlaku di depan mata, berpandukan kepada Hudan, Bainat dan Furqan yang sudah tersedia di dalam kitab. Untuk kita tahu dan kita faham bahawa manusia hari ini sebenarnya dalam kesesatan. Sesat akibat daripada nafsu yang dinampakkan tadi. Kerana mereka ini tunduk kepada dunia. Kerana mereka ni merasakan mereka ini adalah orang-orang yang bebas di dunia ini tanpa peraturan. So peraturan itu menyebabkan manusia jauh daripada yang hak. Peraturan itu adalah satu batas. Peraturan itu nak membataskan manusia ini, hudud, dipanggil hudud, had. Batas ini adalah untuk memastikan manusia tak terkeluar daripada norma yang Allah dah tetapkan. Norma fitrah manusia. Sebab tu dinampakkan fitrah agama yang sedang jatuh bangun, fitrah pusingan, jatuh bangunnya agama tu pasti berlaku. Sekejap kita di atas, sekejap kita di bawah. Kan? Sekejap Islam tu tinggi, sekejap Islam tu rendah. Pusingan agama itu sentiasa berlaku. Daripada 25 rasul-rasul itu, semuanya adalah pusingan-pusingan zaman. Daripada Adam, ada jatuh bangun dia di syurga, kemudian dia di dunia.
Kemudian daripada dunia, dia berusaha untuk kembali semula ke syurga. Itu cerita dia. Kemudian datang Nabi Nuh, yang menghadapi situasi yang sama. Sekejap mula-mulanya isterinya adalah isteri yang patuh, tetapi once dah dapat Al-Quran, bukan dapat Quran, dapat saja peraturan, dapat saja wahyu, isteri itu dah mula melawan suaminya sendiri. Kerana apa? Kerana dia rasa suaminya gila, membangkang apa yang dia buat. Begitu juga apa yang boleh terjadi kepada Nabi Muhammad. Katakanlah ketika Nabi Muhammad mula nak menapak panjat ke gua Hira, kalau Khadijah tidak menyokong Nabi, mengatakan Nabi adalah seorang yang gila, maka samalah Khadijah seperti mana yang berlaku pada kalangan masyarakat jahiliah ketika itu. Tetapi berbeza. Khadijah adalah satu simbolik wanita yang taat, yang patuh, walaupun suaminya masih lagi belum dapat petunjuk, tetapi tempoh 3 tahun itu adalah tempoh percubaan. Macam mana dia dibina karakternya untuk menjadi seorang isteri yang taat, yang mematuhi perintah, yang mengetahui apa tujuan dan juga makna untuk menjadi seorang qarinah, seorang pendamping, seorang yang menyokong perbuatan ataupun kerja buat suami. Dan pastinya bila 3 tahun selepas itu di Gua Hira, bila mana Nabi mendapat perintah wahyu yang pertama, di situ Khadijah menjadi orang yang pertama menyokong Nabi. Kan beza kisah yang berlaku antara Nabi Nuh dan juga Nabi Muhammad. Dua karakter suami dan isteri yang taat, dan juga satu lagi karakter suami yang betul-betul khalas, yang betul-betul berusaha keras untuk membangunkan semula agama, tetapi kerana isterinya itu adalah orang yang tidak menyokong, maka dia drag sekali anaknya untuk sama mengikuti langkahnya yang akhirnya membawa ke jurang api neraka. Itu adalah satu simbolik kisah-kisah yang berlaku. Jadi isteri yang taat, apabila suaminya nampak jalan untuk berubah, jalan untuk islah, jalan untuk mereka perbaiki semula kehidupan, sistem dan juga cara hidup mereka kembali semula ke agama, sepatutnya isteri akan menjadi isteri yang patuh. Kadang-kala nak berubah ini dia memerlukan sokongan, dia memerlukan bantuan, dia memerlukan kepada dua hubungan yang sefaham. Dia tak boleh jadi suami dah nampak jalan tetapi isteri masih lagi jadi something yang liability, menjadi sesuatu yang berat. Dia yang menyebabkan suami pula kembali ke neraka. Suami nak berubah tetapi isteri pula yang tak nak berubah. Dan kes ini boleh jadi juga kepada isteri. Isteri nak ke depan. Isteri dah nampak jalan, isteri dah nampak maksud dan makna tujuan hidup dia. Dia mungkin dah baca Quran, dia dah menggali Al-Quran, dia rasa seronok dah dengan Al-Quran, cuma dia dah nak berubah, kan? Bayanglah 40 tahun, 50 tahun hidup, kan? Selama ni mungkin tak bertudung, selama ni mungkin pakai pakaian yang ketat, yang seksi semua bagai, dah mula nak berjinak-jinak dengan tudung labuh, tetapi dihalang oleh suami. Suami menjadi benteng pemisah antara yang hak dengan yang benar. Jadi macam mana pula dia nak jadi orang yang kembali kepada agama? Sebab perintah dia adalah untuk kita faham, kita mesti mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan jalan itu macam kita lihatkan dalam 2-3 episod yang lepas, ada banyak jalan. Once kita dah nampak visinya, kita dah nampak ihdinas siratal mustaqim, doa kita mula Allah angkat dan Allah hadiahkan kepada kita hidayah. Sebab tugas Rasul ni dia cuba boleh menyampaikan. Kalau kerja sebagai seorang yang menyampaikan risalah ini, kalau kata saya sekarang ni duduk menyampaikan risalah ni, bercakap tentang Al-Quran, ia hanyalah satu ruang untuk membuka minda, untuk menyetik akal supaya kita menggunakan akal berfikir balik apa sebenarnya tujuan hidup kita ber-Al-Quran. So kalau kata kita gagal memahami Al-Quran itu, so kita sebenarnya masih belum lagi cukup iqra' dan kita membaca dengan hak. So dijentik lagi supaya kita rasa terkesan, lalu kita nak kembali semula kepada agama. So bagi yang mereka yang dah nampak jalan, mungkin daripada kalangan follower yang mengikuti bicara maqasid ni, boleh kata kalau tengok page saya tu 70% yang adalah perempuan. Dia ada 30% lagi daripada kalangan lelaki. Umur daripada follower saya pula lebih kurang pada umur 30-an ke atas. Yang 18 ke 25 tahun ni hanyalah minimal, sedikit saja, tak ramai. Itu pun masih lagi didahului oleh wanita. So bila kita membaca pattern itu, kita tahu siapa yang nak kembali semula kepada
agama ni. Sebab page ni kadang ni dia membawa sesuatu yang heavy. Page saya dia bukan page yang ada cerita-cerita yang kita nak main-main, kita nak buat cerita lawak-lawak sangat, bukan kita nak mengajak manusia ni kepada kelalaian, tak. Page tu dia sama bila mana RPWP dia mengajak orang berfikir. Kalau page Warga Prihatin tu dia sentiasa mengajak manusia untuk kembali semula kepada agama. Dia akan menulis artikel-artikel yang mengocak minda. Dia suruh kita berfikir, macam mana kita dengan Allah, macam mana hubungan kita dengan agama, macam mana hubungan kita dengan Al-Quran, apa peranan kita apabila kita melihat kemungkaran. Dia akan mengocak dada kita supaya kita ni jadi orang yang berfikir, menjadi orang yang menggunakan akal, jadi orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan semula kembali kepada Allah, kembali semula kepada agama. But then, itulah, tak ramai orang suka kepada benda ini. Inilah cerita orang yang gharib, orang yang pelik, orang yang sedang berusaha untuk mengembalikan semula apa yang sudah hilang, apa yang sudah dirosakkan oleh kebanyakan manusia. Dan itu yang kita perhatikan. Begitulah fitrah manusia. Fitrah manusia yang mana mereka ini sentiasa ke kiri. Fitrah kejadian kita akan selalu ke kiri. Dan kita sendiri nak ditarik semula kembali ke kanan. Baca Quran, banyak dinampakkan kisah golongan-golongan kiri dan golongan-golongan kanan. Siapa tu ashabul shimal wa ashabul yamin? Itu disebutkan dalam surah Waqiah. Kita ni adalah golongan mana? Golongan yang hari ni duduk di dalam golongan-golongan kalangan-kalangan orang yang lalai leka, ataupun kita duduk di golongan kanan yang sedang berusaha untuk mencari jalan kembali kepada Allah. Itu adalah proses. Jadi kita kalau boleh, bila mana dah nampak panduannya, dah nampak jalannya, tak kiralah suami ataupun isteri, pastikan kedua-duanya itu adalah seiring dan sejalan. Pergi bersama-sama. Allah kata pergi berdua. Bab nak melawan Fir'aun ni dia kena berdua. Rumah tangga ini tak mampu untuk kita bina seorang diri tanpa kita ada nakhoda dan juga kita ada anak kapalnya. Bahtera itu cerita tentang agama. Baca Kahfi, kita akan jumpa banyak cerita tentang pelajaran-pelajaran kisah-kisah Nabi terdahulu. Daripada kisah Ashabul Kahfi, kita akan masuk kepada kisah bagaimana perjalanan Nabi Musa dan juga rakannya, cerita Nabi Harun dan juga pembantunya ada diceritakan dalam tu, sehinggalah mereka bertemu dengan seorang hamba kami yang diberi ilmu. Kita akan lihat bagaimana kita jumpa dengan Nabi Khidir. Dalam Quran tak disebut nama Khidir secara spesifik, melainkan ketika mana Musa dan juga pembantunya berada di satu lokasi yang dikatakan pertemuan antara dua laut, di situlah Nabi Khidir akan mereka temui. Dan bila berjumpa dengan Nabi Khidir, ketika itu ujiannya adalah cerita tentang sabar. Ujian Nabi Musa adalah sabar. So ini juga akan menjadi satu motivasi untuk kita. Nak Quran, sabar dan solat. Surah 2 ayat 45, kalau kita nak wasta'inu bisabri was solat. Sesungguhnya kita nak dapat kepada pertolongan Allah ni, sebab apa? Kita dah minta dah dalam Fatihah. Kita akan minta iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kepada engkau lah aku mengabdikan diri dan kepada engkau lah aku memohon pertolongan. Jadi pertolongan yang kita nak minta dengan Allah tu, kita mesti minta dengan sabar. Minta hari ni belum tentu kita dapat. Musa 40 tahun baru doanya Allah makbulkan. Itu Musa. Jadi kita sendiri pula bagaimana? Nak kata Nabi bukan, nak kata imam pun kadang-kadang, nak kata makmum jarang sekali kadang-kadang kita pergi masjid. Itu kita. So kita ambil balik inisiatif kita untuk kembali semula kepada Allah hanyalah dengan kita mencari orang-orang yang diberi ilmu. Dan kebetulan ilmu yang kita sampaikan ini terkait dengan how untuk kita memahami dan juga mendalami Al-Quran, lain daripada cara orang lain membaca Quran. Orang lain mungkin nak baca, mengajar dalam bentuk tajwid dan dendangan Al-Quran yang dilagukan. Tetapi kita di sini dalam bicara maqasid, kita hanya fokus dalam untuk kita membaca Al-Quran itu dengan maknanya, dengan memahami ayat-ayatnya. So memang kerja dia banyak, nak mengubah mindset tu saya setujulah. Macam mana nak sebut nama ni, tolong ejakan sikit. Memang kita kena ubah mindset. Sebab apa? Sebab mindset kita selama ini adalah mindset yang lena, mindset yang tidur, mindset yang tak dikejutkan daripada tidur kita. Memang Dajjal suruh kita tidur pun. Memang Dajjal tak nak kita bangkit. Memang Dajjal nak kita jadi orang yang lalai leka sampai lupa matlamat dan tujuan hidup kita untuk menjadi hamba kepada Allah.
Dan itulah yang dilakukan sehingga kita berjaya diperhambakan sebagai hamba sistem yang dicipta oleh Dajjal pada hari ini. So sampai bila kita nak lena, sampai bila kita nak tidur, itulah yang perlu kita persoalkan diri kita. Adakah kita benar-benar memahami ayat-ayat yang Allah berikan kepada kita dalam Al-Quran itu sudah menjadi ayat yang jelas kepada kita, ataupun kita selama ni hanya menjadi seekor anjing yang banyak mempertikaikan, mempersoalkan hukum-hukum yang Allah sudah tetapkan dalam Al-Quran. So banyak benda yang kita kena kongsikan dalam siri-siri yang akan datang. Kita kena memahami ayat 18 dengan ayat 19 itu ni baru nak cerita tentang kisah anjing. Baru mukadimah memperkenalkan kita salah satu daripada sifat yang kita kena tahu. Dalam gua kita ini ada tak anjing? Ada anjing. Dalam dunia kita hari ini akan ada manusia yang membawa perangai anjing, dan itu adalah satu mesej yang Allah nak bagi dalam bentuk perumpamaan. Jadi kalau satu perumpamaan yang Allah nampakkan tadi tentang anjing hanya nak bagi tahu karakter dan sifat manusia itu seperti anjing, maka dari sudut bacaan yang kita boleh kiaskan kepada semua ayat-ayat dalam Quran itu, bila mana kita berjumpa dengan nama-nama haiwan yang ada dalam Quran, sebenarnya tidak lain dan tidak bukan, semua itu adalah ciri-ciri dan juga karakter-karakter yang Allah nak kenalkan kepada kita, kepada manusia, bagaimana sifat-sifat haiwan yang ada dalam diri kita. So bila baca Quran, jangan baca sekadar kita syok sendiri. Tengok nama lembu, kita tak rasa lembu tu siapa. Lembu yang nak disembelih ni untuk siapa? Bila kita baca nanti dalam surah Kahfi, dia akan terkait dengan perintah untuk pergi keluar untuk mencari makan. Ada bawa wang perak untuk cari makan. So kat situ kita kena tahu pula analogi makan dalam urusan dakwah. Ada dalam kisah dan juga dalam perintah surah Al-Kahfi. Yang tu nanti kita akan adjust. Sebab masa kita ada 8 minit saja lagi, kita tak boleh cerita panjang. Tapi yang nak dinampakkan, bila kita cerita tentang makanan, macam mana kita nak faham analogi haiwan-haiwan yang ada dalam Quran? Kenapa dinampakkan dalam surah Al-Baqarah tu adalah sapi betina yang kita nak kena sembelih? Kenapa sapi betina ni nak dimakan? Siapa yang nak makan? Sebenarnya nak dimakan adalah dimakan oleh agama. Agama boleh makan kita. Agama boleh memakan kita. Tapi kalau agama tak boleh makan kita, dinampakkan sifat itu seperti babi yang haram. Agama tak boleh makan babi. Jadi kita tak boleh nak jadi orang yang boleh mengikut agama apabila kita berperangai macam babi yang melanggar batas, yang menyondol, yang menolak agama, yang mana kita tidak mahu mengikut peraturan Allah, kita sembrono saja mengikut apa yang kita suka. So kena kenal perangai, habit dan ciri-ciri watak-watak yang ada dalam Quran itu. Di sebalik karakter haiwan, sebenarnya binatang-binatang itu tidak lain dan tidak bukan adalah satu refleksi untuk kita mengenali siapa kita dan hubungan kita dengan agama. Ia ada kaitan yang sangat rapat, sangat dekat bila kita jadikan Al-Quran itu sebagai satu yang very personalized untuk kita baca, dan dia merujuk kepada diri kita. Bukan nak baca orang lain lagi. Dia adalah tanda-tanda yang jelas. Jelas perangai kau ni perangai binatang apa. Jelas perangai kau ni bawa sifat siapa. Jelas mengenalkan kita ini watak yang bagaimana. Ada watak Fir'aun, ada watak Haman, ada watak Qarun, ada watak-watak manusia-manusia yang semua itu adalah Allah jelaskan sifat dan sikap mereka yang menentang Allah. Termasuklah Abu Lahabnya. Dibagi satu surah Lahab khusus untuk memperkenalkan betapa teruknya dia dengan bini dia. So ada tak karakter itu? Ada. Dan bila Allah kata perumpamaan, mesti Allah berikan perumpamaan itu dengan jelas. Tapi kita saja baca dengan lagu. So itu benda yang kita kena faham. Okey, insya-Allah mudah-mudahan hari ni just untuk kita berikan sedikit sebanyak kepada kita macam mana kita nak memahami ayat-ayat yang ada dalam Quran itu, terutamanya terkait dengan surah Kahfi, fitrahnya bagaimana kejatuhan agama Islam ini terkait dengan minda kita yang tidak memahami apa sebenarnya panduan dan juga petunjuk yang Allah dah beri dalam Al-Quran. Quran hanya jadi satu bentuk buku yang kita jadikannya sebagai kitab yang suci, tetapi dia tidak mampu untuk menyucikan kita. Quran tidak mampu untuk membersihkan kita. Quran adalah sesuatu yang sudah sedia cantik, elok, indah,
tetapi dia tidak mampu untuk mengindahkan kita dengan akhlak Al-Quran. Kita baca tetapi kita tidak tahu macam mana nak implement, nak melaksanakannya dalam konteks kita pada hari ini. Kita dibuai mimpi, kita lena dan kita tidak bangkit selagi mana kita tidak membaca Al-Quran itu dengan roh, selagi mana kita tidak kenal kitab itu dan kita tidak jadi orang yang beriman. Ingat, beriman mesti datang dengan ilmu, ilmu yakin, ainul yakin, barulah kita akan mendapat hakul yakin. 3 elemen ini mesti datang once kita dah mula membaca Al-Quran dengan hak. Membaca Al-Quran itu dengan tilawatul hak. Kerana orang yang tidak membaca dengan hak, maka Allah sebut kita adalah orang yang rugi. Dah dapat kitab tetapi kita tidak membacanya dengan sebagaimana hak, maka Allah sebut kitalah orang-orang yang rugi. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 121. Tepek dekat komen tu, nanti baca dan tengok sendiri. Kita bawa dalam episod yang akan datang dan kita akan hujahkan ayat-ayat yang berkaitan. Yang penting hari ni kita kenal dulu nama-nama. Nama anjing itu Allah sebut specifically untuk kita baca dan kisahkan. Untuk kita faham hakikat. Hari ni kita jadi orang yang lena. Lena yang bagaimana? Lena yang hari ni kita mengabaikan Al-Quran itu dan kita jadi orang yang statik. Orang yang tidak ada movement, tidak bergerak. Kita jadi manusia yang jumud dan kita tidak mahu menggunakan Al-Quran itu dengan menggunakan akal. Okey? Itu saja daripada saya untuk hari ini. Cakap straight saja sampai 56 minit dan saya berharap supaya mudah-mudahan kita akan mendapat sedikit sebanyak penguasaan daripada perkongsian pada hari ini berkaitan dengan ayat-ayat yang dibuka. Kita buka satu ayat saja yang saya tunjuk tadi, ayat 18. Nanti kita akan masuk ke ayat seterusnya 18, 19 dan kita akan sambung dengan kita relatekan dengan ayat-ayat yang lain. Sebab Al-Quran itu dia penuh dengan rahsia yang hanya boleh didapat oleh orang-orang yang Allah akan pilih. Allah kehendaki. Pegang ayat tu. So kalau kata kita sudah menjadi sebahagian daripada keluarga maqasid, bicara maqasid ni, yang ada yang sebahagiannya sudah pun berada dekat dalam discussion group. Kita ada support group, masuk melalui channel yang kita bagi link tu, t.mb/notamutawifre. Masuk dekat dalam group itu. Di situ kita akan bagi banyak perkongsian nota-nota dan juga pemakluman. Daripada grup itu ada satu button discuss, boleh klik di situ. Kita akan masuk ke dalam satu group discussion. Dekat dalam tu tak ramai lagi, masih ada beberapa orang yang hari ni kita dapat himpunkan, sahabat-sahabat daripada seluruh negara, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang sedang berusaha untuk mencari sedikit sebanyak panduan dan juga mendekatkan diri kembali kepada agama melalui Al-Quran yang dibaca dengan kefahaman. Itulah maksud dan tujuannya Al-Quran. Ceritanya mesti dibaca dengan faham. Baca mesti kita dapat kefahaman. Kalau baca tapi tak faham, itu belum mencapai tujuan maksud pembacaan tersebut. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita sedikit hidayah dan memberikan kita sedikit kekuatan dan menggoncang diri kita untuk bangun daripada tidur yang lena selama kita berada di atas muka bumi Allah ini, selama kita bernyawa, tetapi hakikatnya kita sedang lena. Mudah-mudahan Allah hidayahkan kepada kita. Hidayah bukan sekadar hidayah tetapi diletakkan bersama-sama dengan taufik. Taufik untuk kita ada kekuatan untuk kita berubah dan islah, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua. Kongsikan dan sharekan dan wawarkan. Mudah-mudahan Allah akan permudahkan perjalanan kita untuk kita istiqamah dengan hidayah yang Allah telah berikan kepada kita, insya-Allah. Dan itu saja daripada saya untuk petang ini. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi pada esok hari, insya-Allah. Esok sepatutnya tak ada, tetapi kita akan buat seperti biasa pada pukul 10 pagi untuk kita sambung semula pengisian kita khusus tentang kekeluargaan. Itu saja daripada saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk, yang lemah itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.